أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري. سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita mulakan pertemuan kita pagi ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah hari ni hari Khamis. Tak silap saya hari ni adalah kita kita bertemu lagi setelah Bonda tangguhkan hari Selasa yang lepas Bonda tak berapa sihat, jadi Bonda tangguhkan. Hari ini kita kembali bertemu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dilimpahi rahmah, dilimpahi barakah di bulan Muharram yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita dirahmati sebagai seorang yang mencari ilmu dalam majlis ilmu. Moga majlis kita ini dikira Allah sebagai majlis ilmu, dikira oleh Allah sebagai pertemuan daripada pertemuan di taman-taman syurga. Kita ada siapa? Kita tengok dulu. Tidak ramai lagi, baru ada 3. Kita lihat siapa di Syahir. Saya tak apa nampak. Oh, kenapa saya nak tengok di situ? Tengoklah di sini kan. Syahirah ni Bahriyah. Waalaikumsalam. Ini siapa ni? Bahriyah tadi. Kita ada Nur Ashikin Hamid. Kita ada Nuriah. Mudah-mudahan ni baru buka jadi jangan mereka ingat saya tak ada pula hari ini. Mudah-mudahan semua sihat walafiat. Waalaikumsalam yang memberi salam tu. Amin amin ya Allah. Semoga kita semua sihat sejahtera, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ini adalah siri ke-9 dan kita akan sambung apa yang kita bicarakan yang lepas tentang pembahagian harta pesaka. Dan kita lihat ada setiap yang Allah tentukan dalam Al-Quran itu, pembahagian mereka harta adalah sesuatu yang sangat adil, sesuatu yang Allah tahu manfaatnya, Allah tahu mudaratnya. Jadi Allah semestinya
apa yang Allah letakkan sebagai hukum itu mesti ada manfaatnya, mesti bermanfaat. Bukan ada, mesti bermanfaat, mesti ada hikmah di sebaliknya yang kita tidak tahu. Kadang-kadang kita rasa tidak adil pada pandangan kita sebagai manusia yang tidak tahu apakah di sebalik hukum tersebut, kita merasakan ia tidak baik. Tetapi sebenarnya apabila kita telah melalui pelbagai melalui perkara tersebut, barulah kita tahu bahawa inilah nikmat, inilah rahmat yang Allah beri. Masya Allah. Sebenarnya kita tidak mampu, pemikiran kita tidak mampu untuk menentukan berapa bahagian simpulan, apa nak buat kalau begitu dan begini. Sehinggalah ayat ini turun dan pembahagian harta itu dibagi dengan baik sekali. Jadi kita lihat hari itu dia ayat ini menceritakan tentang pada ayat yang ke-11 kalau tak silap saya, betul ayat yang ke-11 yusikumullah. Okey, ayat yang ke-11, Allah mewasiatkan pada anak kamu lizzakari mithla hazil unsayain fa in kunna nisaan fawqa snatain falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidah falahan nisf. Itu pembahagian pada anak-anak, pada ibu bapa, dan macam mana kalau dia tidak ada anak, si mati itu tidak meninggalkan anak, berapa pembahagian ibunya, isterinya dan ibunya. Belum sebut tentang isteri dan suami. Lalu hari ini ayat yang ke-12 kita akan melihat pembahagian kepada suami dan isteri. Suami dan isteri berhak mendapat pesaka. Berhak mendapat pesaka. Dan kita kena tahu suami mungkin dia ada suami dahulu, kemudian dia meninggal atau bercerai, maka isteri tadi mungkin ada harta. Contoh harta mungkin warisan daripada suami dahulu, atau mungkin dia ada harta sepencarian dengan suami yang dahulu, itu dikira harta isteri. Dan harta itu harta itu mesti dibagikan secara faraid. Secara faraid yang ditentukan Allah. Jadi tak bolehlah bekas suami kata itu harta pencarian saya dah bagi kepada isteri saya, kenapa suami baru dia dapat. Apabila harta itu telah dibagi, maka isteri tadi telah berhak ataupun dia adalah memiliki harta tersebut, dan apabila dia mati maka harta itu menjadi harta pusaka. Maksudnya dia diwariskan kepada yang tinggal, sama ada anak, suami atau sesiapa yang berhak disebut dalam Al-Quran. Cuba kita tengok ayat yang ini, ayat yang ke-12 ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. Kita lihat jadi dia kata bagi kamu ni lelaki nisfu ma taraka azwajukum, separuh 1/2, nisfu itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri kamu. Oleh isteri kamu. Dan sekiranya ketika bila dia dapat separuh, ketika bila suami tadi mendapat nisf, ialah ketika illam yakun lahunna waladun, sekiranya dia tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kalau dia ada anak, maka suami tadi mendapat rubu', berarti 1/4. Kalau harta itu 400,000, dia dapat 100,000.
Ya. Min ba'di wasiyatin, selepas diselesaikan wasiat, au dainin ataupun hutang. Wasiyatin yusina biha, wasiat yang telah dia wasiatkan, ya, mungkin sebelum dia mati dia ada wasiatkan harta nak bagi kepada, itu tak apa kalau dia nak wasiat nak bagi harta tu kepada bekas suami dia ke, kerana dia rasa suami dia dah berbuat baik kepada dia, bagi dia harta tu dan dia nak bagi kembali. Itu wasiat hak dia semasa dia hidup, tapi dia ada syarat-syarat dia dalam wasiat. Kemudian kalau dia ada hutang, kalau dia ada hutang, kena bayar hutang dia dulu. Ini yang banyak tidak berlaku. Jadi kita perlu ambil tahu, perlu ingat bahawa kalau si mati ada meninggalkan hutang, hutang itu perlu diselesaikan dahulu. Sekarang ini hutang macam-macam hutang, bukan hutang sesama manusia sahaja, tetapi kadang-kadang ada hutang dengan institusi keuangan. Ada hutang dengan institusi keuangan. Mungkin ada masalahnya begini, kalau si mati tadi meninggalkan isteri, isterinya ada hutang kereta, dan kereta itu mesti dibayar mungkin 4 tahun lagi. Kalau dia ada harta, langsaikan terus untuk memudahkan, memudahkan. Tapi kalau tak ada, itu satu masalah juga. Itu sebab kalau kita rasa sukar juga kalau meninggalkan hutang begini, jual sajalah kereta itu dan selesaikan hutang. Kalau selalunya kalau rumah dan sebagainya ada yang dikatakan takaful ke apa ke, yang mungkin bererti rumah itu tidak akan dibayar oleh pihak-pihak tertentu setelah peminjamnya meninggal dunia. Tapi kalau tidak, tetapi yang sesama manusia ni selalu orang abaikan. Sebab kalau bank, institusi keuangan, dia akan call, dia akan follow up, dia akan tanya. Selalunya kalau manusia ni dia malu alah nak beritahu si mati ni ada hutang dan sebagainya. Jadi dinasihatkan kepada yang pemiutang, yang memberi hutang, sila beritahu kepada waris. Kerana apabila anda pemiutang tadi tidak reda, tidak menghalalkan hutang itu, maka kesihan si mati nanti akan dituntut di akhirat. Jadi waris perlu membayar, waris perlu membayar. Kalau kita sayang ibu bapa kita, kita bayarkan hutang dia walaupun si mati tidak meninggalkan harta. Apatah lagi kalau yang meninggal dunia itu ada meninggalkan harta, maka perlu diselesaikan hutang. Dia sama je dengan kes yang kita baca pada 4 hari yang lalu. Ini saya kembali kepada cerita walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kalau isteri tadi meninggal dan dia tidak ada anak, maka suami berhak mendapat separuh. Anak yang dimaksudkan di sini ialah anak isteri tadi. Tidak kiralah sama ada anak daripada suami yang dahulu ataupun dengan suami yang ditinggalkan. Bukan anak bermaksud anak daripada lelaki yang nak mewarisi itu. Tetapi anak kepada wanita tadi. Kalau dia ada anak, walaupun satu, tidak kira 1, 2, 3, tidak kira lelaki atau perempuan, maka suami akan dapat 1/4 daripada harta yang ditinggalkan. Itu pun 1/4 setelah menolak hutang, menolak wasiat dan sebagainya. Jadi hati-hati sebelum membagi harta, selesaikan wasiat, selesaikan hutang. Dan satu lagi kita kena lihat, kadang-kadang dalam, mungkin kita fikir kurang berlaku tetapi berlaku. Si mati tidak diketahui rupanya dia ada anak yang berhak mendapat warisan. Selalunya berlaku kepada wanita atau suami isteri yang merantau. Contohnya dia berasal daripada Indonesia, datang ke Malaysia dan dia tidak beritahu
dia ada dia pernah berkahwin dan ada anak. Ini perlu tahu dan dia ada anak. Sebab itu kita sepatutnya declare ataupun umumkan apa-apa yang berkaitan supaya masalah-masalah ini tidak mengganggu dalam pembahagian waris. Okey. Kemudian dia kata kalau dia ada anak, maka dia mendapat 1/4. Itu lelaki Kemudian kita lihat pula bahagian yang bagi seseorang isteri. Tadi kita lihat suami. Dia kata fa in kana lahunna walad falakum rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyyah aw dain. Walahunna rubu'. Walahunna, isteri tadi mendapat rubu' 1/4 daripada harta peninggalan suami. Dia sama tadi. Tapi kalau ingat dia separuh. Kalau suami tadi dia berhak dapat separuh. Kalau isteri bila dia tak ada anak, dia berhak dapat 1/4. Mimma taraktum, apa yang kamu tinggalkan, apa yang ditinggalkan oleh suami tadi. Illam yakun lakum waladun, kalau dia tidak ada anak, maksudnya lelaki tadi tak anak. Fa in kana lakum waladun falahunna thumun, kalau suami tadi ada anak, falahunna thumun, maka dia dapat 1/8. Mimma taraktum, apa yang kamu tinggalkan, min ba'di wasiyatin tusuna biha, selepas diselesaikan wasiat yang wanita itu telah wasiatkan, audain ataupun hutang. Jelas Allah sebutkan itu berulang supaya kita tidak confuse dari segi maksudnya. Maksudnya kalau isteri tadi ada wasiat, ada hutang, selesaikan dulu baru bagi harta. Ini dia sebut tadi walahun narubu' bagi wanita, isteri. Isteri itu 1, isteri itu 2, isteri itu 3, isteri itu 4. Mereka syuraka, dalam kitab tafsir menyebutkan syuraka, maksudnya berkongsi 1/4 tadi. Kalau suami tak ada anak, mana tahu suami itu mandul walaupun 4 isteri tidak ada anak, maka isteri-isteri tadi berkongsi 1/4. Kalau ada anak walaupun 1 atau ramai, maka isteri-isteri tadi berkongsi 1/8. Mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha, selepas dia diselesaikan wasiat dan hutang. Sahabat syurga sekalian, Allahu Akbar. Itulah sebabnya kalau perkahwinan itu mesti diumumkan atau diiklankan atau diberitahu, bukan iklan kat Facebook, media sosial tu, tetapi diberitahu secara jelas bahawa wanita lelaki tersebut telah bernikah dengan si Fulan dan si Fulan, kerana ditakuti setelah dia mati rupanya dia ada isteri dan anak yang lain, dan ini mengganggu dalam pembahagian warisan sekiranya ada isteri gelap lah orang kata, isteri yang dinikahi secara tidak diberitahu. Itu sebab salah bernikah. Tak kiralah bernikah seorang ke, 2 orang ke, 3 orang ke, sekiranya tidak declare, tidak beritahu secara jelas berapa isteri. Apatah lagi ada yang menikahi isteri yang jauh, contohnya diberikan di Indonesia, mungkin di luar negara, di mana, di Saudi, di Eropah, di mana-mana dah, di UK ke, dan dia tidak beritahu isteri dia yang di Malaysia bahawa dia ada isteri di sana. Cuma kadang-kadang orang bekerja ke atau selalu musafir, dia ada isteri tempat lain. Perkara ini mesti dijelaskan kerana apabila mati menyusahkan dalam pembahagian warisan.
Kita tak tahu dia ada anakkah, dia ada istrikah, masih istrikah atau telah diceraikan-kah atau bagaimana. Kalaupun telah diceraikan tapi dia ada anak dengan isteri tersebut, maka pembahagian faraid itu berbeza. Berbeza. Nampak tak? Kita tak boleh berahsia sebenarnya dalam bab perkahwinan. Sebab itu, disunatkan buat walimah supaya orang tahu ada saksi. Kadang-kadang kalau saksi nikah sahaja, 2 orang, mungkin saksi nikah itu telah meninggal dunia ataupun tinggal di satu tempat atau dia sudah nyanyuk atau dia sudah gila atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dia tidak dapat memberikan maklumat, maka mereka yang menghadiri walimah itu boleh menjadi saksi, mengatakan bahawa benar dia telah berkahwin dan dia isteri ini masih lagi isteri dan berhak mendapat warisan. Jadi isteri-isteri yang di sana, sahabat-sahabat sekalian yang mungkin reda tidak mahu memberitahu isteri pertama atau reda tidak mahu memberitahu sesiapa bahawa dia telah bernikah dan menjadi isteri, ingatlah ini ada masalah besar dari segi faraid. Kadang-kadang bukan dengan isteri saja lelaki mahu menyembunyikan perkahwinannya. Ada yang menyembunyikan perkahwinan dengan orang tua mereka, dengan ibu bapa mereka. Kerana mungkin ibu bapa tidak setuju dengan pilihan itu, mereka bernikah secara senyap-senyap. Bayangkanlah apabila tuan-tuan sekalian meninggal dunia, alangkah zalimnya isteri tadi mempunyai anak contohnya dan sebagainya, tidak mendapat harta pusaka. Sedangkan itu adalah tanggungjawab untuk memberi mereka. Anda mempunyai harta, harusnya mereka menerima warisan. Jadi bukan kita main-main nikah ni seronok-seronok, kita nak beritahu, tak nak beritahu, kita boleh saja suka hati kita. Tidak, kita mesti menyatakan kepada kepada umum, kepada, kalau boleh biarlah 10 orang lebih tahu bahawa kita telah bernikah dan kalau boleh, bukan kalau boleh, yang mestinya ada ada dokumen yang menunjukkan dan isteri tadi boleh menuntut haknya. Jadi para isteri di sana takut nanti ada dokumen tetapi dalam ketika suami meninggal kita tidak tahu kerana kita telah disembunyikan, tidak tahu, maka harta setelah dibahagi-bahagi itu sukar untuk dilakukan lagi dan berlakulah perkara yang kita kata kesukaran dalam pembahagian harta. Dan perlu lagi diingatkan satu lagi, kalau tidak diberi makluman selain daripada isteri tadi berhak, mungkin isteri pertama tidak ada anak lalu dia menuntut dia mendapat 1/4 sedangkan bahagiannya 1/8 kerana dia ada anak dengan isteri yang lain. Ini yang kita ragu, kita bimbang berlaku. Di bab faraid ni bukan main-main. Nanti ayat selepas ni dia akan ingatkan kita bahawa faraid itu bukan perkara yang kita boleh langgar sesuka hati. Dia ada hukum hakam yang mesti kita ikuti. Dan yang berkait dengannya juga mesti kita perbaiki. Macam saya ceritakan tadi dari segi perkahwinan yang disembunyikan. Harap tidak berlaku. Kepada mereka yang telah bernikah dan tidak dimaklumkan kepada keluarga, perlu dimaklumkan kepada keluarga dengan baiknya. Tak nak maklum kepada orang ramai tak apa, tapi maklumkan kepada keluarga, dokumennya lengkap semua sekali. Sebab kadang-kadang kalau bernikah di negara jiran tak ada dokumen. Jadi yang diiktiraf oleh mahkamah syariah ataupun
perundangan di negara kita. Maka ini perlu diselesaikan semasa hidup. Bukan selesaikan tu maksudnya nantilah saya baru nikah semalam, nak cepat-cepat, kita tak tahu umur. Kita patutnya nikah hari ni dah selesaikan semua dokumen-dokumen itu supaya tidak menyusahkan waris yang kita tinggalkan. Sebenarnya saya pernah mendengar cerita, wallahu alam betul ataupun tidak, tapi ada yang betul pun, saya pun tahu sangat cerita ni. Si mati meninggal isteri yang lain yang tidak diketahui oleh isteri pertamanya, dan isteri isteri kedua ini telah punya anak-anak yang ramai, bukan ramai, 3-4 orang, maksudnya dah besar, dah boleh memberikan idea dan pandangan. Dan pada hari kematian, ini kes yang pertama, pada hari kematian isteri dan anak-anaknya datang. Dan maksudnya timbullah macam isteri tadi nak marah, tapi mungkin anak-anak dia yang lain, anak yang daripada isteri yang pertama tadi, memujuk maknya, ibunya, dan dia kata sebenarnya ayah dia telah berkorban untuk menjaga hati ibunya. Kenapa sekarang kita tidak menjaga hati kepada wanita tadi yang telah sanggup tidak dideklar sebagai seorang isteri. Dan mengikut cerita, ini ikut cerita saya, kalau salah cerita ni salah lah, saya tak mahu juga nak share, tapi benda ni jaiz, harus. Kata anak-anak dia tu pernah lihat bapa dia di supermarket, di mall-mall besar, berjalan dengan anak-anak dan isteri pertamanya. Tapi dia buat tak tahu, dia boleh tahan perasaan untuk tidak memanggil ayahnya. Saya rasa ni satu tekanan emosi sebenarnya, satu yang sangat tidak wajar dilakukan oleh seorang lelaki untuk saya tak tahu nak jaga apa sebenarnya. Mungkin menjaga hati isteri pertama ataupun bagaimana, tetapi di sana ada hati yang kecewa. Jadi kita jangan sampai melakukan perkara yang begitulah. Dan ini satu kes lagi, ini driver tu sendiri beritahu benda, sebab dia pernah bawa saya. Dia pernah menjadi driver kepada seseorang, dan pesan driver tu, pesan seseorang yang meninggal itu, kalau saya mati sila ambil isteri saya yang kedua ini, sebab dia tahulah dah selalu bawa ke rumah. Maka macam itulah. Jadi banyak kes yang berlaku dalam kes menyembunyikan isteri ini. Kesian sebenarnya. Sebenarnya semua kesian, bukan isteri pertama, bukan isteri kedua sahaja. Sedangkan Islam itu sudah memberikan panduan sebelum ni kita baca bab poligami. Dia ada hukum hakam. Kalau you tak sanggup declare, jangan buat. Sebab kalau tidak declare, tidak umum kepada isteri pertama, anak-anak daripada isteri pertama, keluarga dan sebagainya, maka akan mendapat masalah besar selepas kematian. Belum lagi kita cerita rupanya nak berkahwin, rupanya adik-beradik itu berlaku dalam drama. Tapi sebenarnya bukan drama saja, tak mungkin berlaku drama kalau dia tak berlaku dalam kisah hidup sebenar, sebab drama tu sebenarnya cerminan kehidupan harian. Orang fikir-fikir tu bukan dia angan-angan fikir-fikir je begitu, dia selalunya perkara itu telah berlaku. Okey, Norisha dia kata perlu keluar, tidak mengapa, boleh keluar, tiada masalah. Nanti adalah tu, share dulu. Okey, jadi itu yang kita sebut tadi. Kemudian wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'ah wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Ini kena faham. Wa in kana rajulun yurathu kalalah aw imra'ah
walahu akhun au ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Kalau seorang lelaki itu meninggal dan dia tidak ada anak, tidak juga ada bapa, itu dipanggil kalalah. Kalalah ni ialah lelaki, seorang yang meninggal yang tidak ada anak dan tidak ada bapa. Kalalah ini maksudnya di sekitar asal bahasanya. Sebab itu iklil itu ada nama kepada mahkota. Mahkota itu kan melilit di kepala, maksudnya yang melingkari. So kalalah itu yang melingkari. Yang melingkarinya itu tidak ada. Itu anak dan bapa tidak ada. Walahu akhun au ukhtun aw imra'atun ataupun, dan dia ada saudara lelaki atau saudara perempuan, maka setiap mereka mendapat 1/6. Fa in kanu aktsara min zalik, tapi kalau lebih daripada 2, fahum syuraka'u fi thuluth, mereka saudara tadi, adik-beradik tadi mewarisi 1/3 min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Okey. Jadi fahamkan dulu. Sekiranya seorang itu meninggal dan dia tidak ada bapa, tidak juga ada anak lelaki, dipanggil kalalah. Tetapi dia ada saudara, ada adik-beradik lelaki atau adik-beradik perempuan. Kalau 2 orang, setiap orang dapat 1/6. Min humas sudus. Tapi kalau lebih daripada itu, maka mereka dia dapat dia 3 orang contohnya, maka mereka berkongsi 1/3 daripada harta. Berkongsi 1/3 daripada harta. Setelah diselesaikan, Allah ulang lagi supaya jelas setelah diselesaikan wasiat dan juga hutang, audain ghaira mudarrin. Sebenarnya pesaka ini tidak memberikan mudarat. Tujuan semua disebutkan ini, kalau dia detail kalau kalalah macam mana, kalau ini macam mana, supaya dia tidak tidak memberikan mudarat. Wasiatan minallah adalah satu perintah daripada Allah, wallahu alimun halim, dan Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana, maha penyayang, halim, lembut. Jadi Allah itu maha mengetahui. So pembahagian harta itu adalah mengikut ketentuan yang Allah telah tentukan dengan ilmu yang dia ada. Jadi daripada ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 disebutkan siapa yang berhak mendapat fardu, dipanggil faraid, mendapat bahagian secara pembahagian, sebab kita juga ada sebenarnya yang dikatakan asabah. Asabah tu dia dapat baki daripada yang fardu tadi. Kalau dah bagi-bagi yang fardu tadi, maka dia boleh dapat hartanya itu. Adalah bahagian dia. Selalunya begini ialah adik-beradik. Dia berhak, tetapi kalau anak-anak, kalau ni ada, maka mereka terhijab dan sebagainya. Kadang-kadang asabah ni dapat banyak, kadang-kadang asabah ni tak dapat langsung. Okey. Tapi tak diceritakan lagi di dalam ayat ini. Semua diceritakan yang fardu dulu. Fardu tu maksudnya bahagian-bahagian qismah. 1/2, 1/4, 1/6, 1/3, 2/3. Apa yang kita dengar tadi daripada 2 ayat ini, ada yang dikatakan 1/2, 1/4, 1/6, 1/3, 1/8, 2/3. Jadi kita lihat, kalau nak senang kita aturkan. Siapa yang dapat 1/2 ketika bila? Siapa yang dapat 1/4 ketika bila? Siapa dapat 1/3 ketika bila? Bagaimana dia dapat 2/3? Sulusain. Ketika bila dia dapat 1/6, 1/8, supaya dia jelas, mudah pembahagian. Dan saya nasihatkan saya ulang balik, sekiranya kita tidak berapa arif, tidak berapa pakar dalam pembahagian harta, adalah wajar kita
meminta bantuan daripada pihak yang boleh membantu kita. Okey, sekarang ayat yang ke-13. Ini satu peringatan yang jelas ya kepada kita. Setelah diterangkan dua ayat tu, dia kata tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha zalikal fawzul azim. Tilka hududullah. Ini adalah ketentuan Allah. Ini adalah hukum yang telah dibataskan, telah ditentukan. Suami dapat 1/2 kalau begini. Suami dapat 1/4 begini. Anak dapat zakari mislah hazil unsayain. Lelaki dapat 2 bahagian perempuan kalau anak tadi. Itu hududullah, batas ataupun ketentuan Allah yang telah Allah tentukan. Fardunya berapa dan berapa. Mayyutillah, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya taat kepada hukum pewarisan. Maksud ayat wa may yuti'illaha wa rasulahu dalam ayat ini difokus kepada mereka yang taat dalam pembahagian faraid. Yudkhilhu jannatin tajri, dia akan dimasukkan di dalam syurga yang mengalir air sungai di bawahnya. Tu Allah nak tunjukkan ya. Kita dah banyak baca ni sebenarnya dalam surah-surah yang lepas tentang sifat-sifat syurga. Dalam ayat ini, dalam konteks ayat ini, kenapa Allah sebut lagi? Allah mahu kita memberikan peringatan bahawa dalam pembahagian harta pesaka, taatlah, kamu akan dibalas baik. Walaupun kamu tengok kamu rugi. Kadang-kadang macam saya sebut tadi lah, sebenarnya ada tahu abah ni ada anak di negara jiran. Tapi sengaja buat tak tahu. Sengaja tak nak maklum, tak nak ambil maklum. Tak nak ambil tahu bahawa dia ada waris. Sebab dia nak ambil semua. Lalu Allah sebut kalau kamu taat Allah, taat Rasul, maka kamu akan masuk syurga yang ada sungai mengalir di bawahnya. Kita bukan main lah ya. Sewa chalet yang ada kat tepi laut, yang ada bunyi deruan air. Kita buatlah pancutan air supaya kita dengar macam air mengalir. Kita buatlah parit. Saya kata marah orang. Kolam ikan di tepi rumah kita dan sebagainya. Supaya kita rasa bagaimana ada air sungai mengalir di bawah rumah kita. Tetapi di syurga memang Allah telah sediakan dan airnya amat bersih. Tidak ada langsung kotoran macam kita nak cuci dah, nak letak klorin dah, nak letak itulah, letak inilah. Di syurga memang sentiasa bersih, tidak ada noda, tidak ada kotoran, tidak ada apa-apa. Allah sediakan supaya kita bersemangat, supaya kita benar-benar ingin patuh kepada batas-batas yang Allah tentukan. Patuh tentang hukum pewarisan. Sebab tu Bonda sebut hukum pesaka bukan hukum main-main. Hukum pesaka bukan hanya saja-saja diletak, tetapi dia hukum yang disebut dalam Al-Quran secara jelas. Dan Allah buat conclusion lagi selepasnya. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha khalidina fiha. Sebut lagi, kamu akan kekal padanya. Syurga yang kamu kejar, dunia, harta dunia ini tidak kekal. Yang kekal itu ialah syurga di akhirat. Jadi ikutlah hukum faraid yang telah ditentukan. Jangan kerana harta dunia, pesaka yang nak direbutkan, kita lupa bahawa janji Allah ada syurga yang kekal kalau kita ikut. Wa zalikal fawzul azim. Allah sebut lagi, inilah kejayaan yang paling besar. Inilah dia kemenangan ya. Kemenangan melawan nafsu. Kemenangan melawan ketamakan. Kita ni kalau tamak, itu diganggu syaitan.
Tamak itu diganggu syaitan, waliazibillah, waliazibillah, waliazibillah. Bacalah astaghfirullah banyak-banyak. Kalau bagi harta tu, duduk baca istighfar banyak-banyak. Jangan sampai syaitan itu masuk dalam pemikiran. Kerana bila syaitan masuk dalam pemikiran, mengganggu gugat keamanan dan ketenteraman dunia dan akhirat. Malah di akhirat kita langsung tidak akan dapat. Nanti dia cerita. Kita tidak dapatlah syurga yang dijanjikan oleh Allah yang ada syurga airnya mengalir di bawah. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat syurga sekalian. Elakkan, jauhi daripada mengambil harta pesaka yang bukan hak kita. Selain daripada janji Allah ini, kita juga sudah memburukkan nama kita kepada anak cucu cicit kita. Sebab satu masa anak cucu cicit kita, yang mungkin anak saudara daripada anak saudara kita akan menyebut itu harta mak saya dulu. Dia ambil. Itu sebenarnya harta ini dia tamak ambil harta pesaka itu dan ini. Malah kalau melihat saudara mara tu nampak ni mungkin ada prasangka-prasangka yang tidak menyenangkan. Jadi di dunia pun tidak aman, di akhirat pun langsung tidak aman. Tidaklah dapat syurga yang dijanjikan. Itu dia. Dan cuba lihat ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Ini yang kita takut ni. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dan sesiapa yang derhaka kepada Allah. Dalam kitab tafsir saya baca pagi tadi. Maksud derhaka ni adalah fokus yang ditujukan kepada ayat sebelumnya. Iaitulah derhaka daripada tidak mengikut perintah Allah dalam hukum faraid. Dan derhaka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi perlu ingat orang yang tidak patuh kepada hukum faraid adalah derhaka kepada Allah dan Rasul. Mereka yang tidak patuh kepada hukum faraid adalah tidak patuh kepada hukum Allah dan Rasulnya. Tidak patuh kepada hukum Allah dan Rasulnya. Dan melampaui, wa man yata'adda hududahu, dianggap sebagai melampaui batas-batas Allah. Melampaui, maksudnya langgar dalam bahasa kita, bahasa pasar kita, langgar semua hukum Allah. Tidak ikut hukum Allah. Ikut hukum mati. Ikut kata syaitan. Ikut kata syaitan itulah. Sebab apa dikatakan ikut kata syaitan? Sebab dia tak ikut kata Allah. Kalau orang yang taat kepada Allah, dia akan ingat bahawa itu adalah runtunan syaitan. Itu adalah gangguan syaitan supaya dia tamat dan sebagainya. Subhanallah. Astaghfirullahalazim. Pula air saya ni. Minum sekejap ya. Minta maaf. Dia kata yudkhilhu naran khalida. Dia akan dimasukkan di dalam neraka yang kekal. Kalau syurga tadi kekal, neraka juga kekal. Jadi yang mana kita nak kekal? Nak kekal di syurga, subhanallah, masya Allah, kita nak syurga, atau sebaliknya nak kekal di neraka. Sebenarnya kita tak nak, semua tak nak masuk neraka. Tetapi kita seolah-olah lupa. Seolah-olah atau ia tak tahulah. Lupa apabila berlaku pembahagian faraid. Lupa sehingga kita tamak. Saya sebut sebab saya anak perempuan ni. Saya selalu mengingatkan diri. Saya ni anak perempuan. Lelaki ada haknya yang lebih daripada perempuan. Janganlah kita duk kira si Anu dapat ni, si Anu dapat ni, si Anu dapat ni. Oh sama. Dia dapat 12 ekar, 10 ekar, aku 10 ekar. Sama. Tak sama. Perempuan kurang daripada lelaki. Dua bahagian lelaki
perempuan baru sama lelaki. So kita sebagai anak perempuan kena taat tu. Kita nak masuk syurga kan? Subhanallah. Kita tak nak masuk neraka kan? Begitulah. Jangan kita nak petikai sangat. Berapa lama sangatlah umur kita di dunia? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tapi di akhirat tidak ada tahun-tahun. Dia kekal. Tidak ada penghujungnya. Kalau di neraka tidak ada penghujungnya, sebab di sini disebut yudkhilhu naran khalidan, kekal. Bukan saya cakap, Quran ni cakap. Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk mengingatkan kita, untuk menjadikan kita insaflah dengan harta pesaka. Walaupun sikit. Kadang-kadang harta pesaka ni tak banyak pun. Kalau ada tinggalkan 10,000, 10,000. Kalau ada rumah, ada rumah. Kalau ada tanah, ada tanah sedikit. Tetapi itu pun mesti bagi dengan betul. Jangan kita kata benda sedikit pun kita nak bercakaran. Sebab itu kalau rumah, maka rumah itu perlu, macam benda sebut itu, supaya kita nak berlaku adil, nilai. Sebab nanti takkan rumah tu nak pecah-pecahkan. Nilaikan harganya. Carilah titik keredaan antara bersama. Siapa yang nak dapat rumah tu, dia kena bayar sekian-sekian. Ataupun tanazul, maksudnya tarik diri daripada harta yang lain sebagai ganti dengan nilai tadi. Ada macam-macam. Petah lagi kadang-kadang si mati ada meninggalkan emas. Begitu juga perlu dilihat semua tu. Di mana kita letakkannya. Ada kadang-kadang harta, contohnya emas. Kalau kita rasa kita pun dah banyak emas, anak-anak dia pun dah kaya raya. Malah kadang-kadang emas yang mak ada tu adalah pemberian anak-anak. Maka ada cara yang mudah. Nilai saja emas itu sedekah. Maka pahala pergi kepada anak-anak dan ibu yang pergi tadi. Bukan bergaduh. Kalau bergaduh, dahlah kita menyeksa diri adik-beradik. Kita menyeksa diri orang tua kita pula. Kita nak kekal di syurga bersama ibu bapa kita. Kita nak kekal di syurga bersama adik-beradik kita. Maka berbaik-baiklah dalam pembahagian harta. Okey. Walahu azabun muhin. Dan adalah azab yang sangat menghinakan, seksa, muhin, seksa hina. Kenapa ayat ini menyebut azabun muhin? Dia kata kadang-kadang azabun alim, kadang-kadang azabun azim dalam Al-Quran kan. Di sini disebut azabun muhin. Dia adalah azab yang hina. Bahan bakar api itu ialah uquduhan nas. Api itu dia punya kayu pembakarnya ialah manusia juga. Dan hinanya itu kerana apa? Kerana harta sedikit di dunia, harta sementara di dunia yang kita rebut, maka kita dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah wali'azibillah di akhirat. Ini yang disebutkan bahawa itu adalah satu penghinaan, satu perkara yang hina sebenarnya untuk kita. Jadi elakkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita terhina, menyebabkan kita menjadi menjadi tidak nampak sangatlah tamak begitu. Secara cakap mudahnya begitulah. Kalau baik harta tu banyak maupun harta itu sedikit, mesti dibagi dengan faraid. Tidak boleh kita berlaku tamak. Dan saya ulang sekali lagi, bukan kerana kitalah yang baik manja dengan mak kita maka kita dapat banyak. Atau bukan kerana saya anak sulung, anak bongsu, anak tengah, anak berapa-berapa, tak. Tetapi ikut faraid. Kerana saya bapa, saya melahirkan, saya ibu, saya melahirkan, saya kena dapat banyak, anak-anak dia tak berhak. Itu adalah satu perkara yang sangat tidak wajar berlaku. Sebab itu Allah sebut dan nak ayatkan,
Mula-mula Allah sebut, sesiapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka diberikan ganjaran syurga yang kekal padanya, yang ada air sungai. Dan ada air sungai, dan itu juga satu kejayaan. Kejayaan melawan nafsu, kejayaan melawan syaitan. Dan selepas itu Allah ingatkan lagi, di atas diberikan tentang bagaimana indahnya masuk ke syurga orang yang mengikut hukum faraid tadi. Yang kedua, dia terangkan pula bagaimana dahsyatnya orang yang langgar hukum faraid tadi. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin. Ada azab yang hina. Azab hina sesuai dengan hinanya perlakuan kita di dunia. Jadi kita perlu ingat-ingat ini, kita tidak boleh melakukannya. Ayat yang ke-15 ni agak panjang, kalau saya sambung ni mesti tak habis. Kemudian kita baca sikitlah. Wallati ya'tinal fahishat. Ni tajuk lain. Jadi saya kira ni adalah tajuk tentang akan datanglah, tak apa, kita sebut saja. Tapi saya nak maklumkan hari Ahad ni saya tak ada. Jadi nampak cuti lagi. Kita akan jumpa hari Selasa minggu depan insya-Allah. Mudah-mudahan diizin Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Ahad minggu ni saya ada seminar. Saya ada seminar Masteri Penulisan bersama Bonda Noh. Saya seramai penonton ni yang kenal Bonda Noh. Saya juga sebagai salah seorang penasihat, bukan salah seorang, sebagai penasihat kepada Akademi Bonda Noh. Tentulah saya kena hadir selagi saya sihat. Dan memanglah selain daripada saya juga turut belajar menulis, saya juga boleh menjalin ukhuwah, memberi semangat antara satu sama lain untuk menulis. Jadi saya tak akan baca ayat yang selepas ini kerana ayat itu sudah tajuk lain, wanita yang berzina dan sebagainya. Dia tidak berkaitan dengan hukum faraid dah tadi. Jadi saya tidak bacalah ayat selepas itu. So kita akan baca hari Selasa. Yang penting saya mohon sahabat-sahabat sekalian doakan saya sentiasa sihat-sihat. Mudah-mudahan kita dapat habiskan surah An-Nisa ni. Saya risau juga sebab surah An-Nisa ni agak panjang. Apapun diandaikan saya tidak dapat habiskan, anda teruskanlah baca. Kita tak tahu umur kita di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya akan buat selagi Bonda selalu sebut selagi pena, selagi tidak bernoktah. Selagi tidak bernoktah, kita teruskan usaha kita. Kalau dah bernoktah kalam penulisan tentang amal baik dan amal buruk kita, maka kita pun berhentilah. Selagi ada tidak bernoktah, selagi itulah kita teruskan apa yang mampu kita lakukan. So doakan Bonda juga, mudah-mudahan Bonda dapat tulis apa yang Bonda kongsi dalam siri tadabbur ini. Mudah-mudahan juga Bonda dapat tinggalkan, kerana ada sebahagiannya telah saya tulis, sama ada yang Bonda tulis dalam bentuk penceritaan, ada yang Bonda tulis dalam bentuk fakta. Supaya ada orang suka yang bentuk fakta, ada orang suka bentuk penceritaan. Jadi Bonda buat kedua-duanya supaya berlaku adil kepada pembaca. Saya tahu ada orang juga, tidak semua orang suka storytelling. Apatah lagi ada juga lebih ramai lagi yang tak suka fakta saja, pening membaca. Tapi saya buat dua-dua. Saya buat yang fakta dan buat juga yang storytelling. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Kita Bonda berusaha, Bonda pergi seminar, pergi bengkel penulisan, sama ada online, sama ada offline, sama ada guru itu, sama ada guru ini. Bonda usahakan. Mudah-mudahan Bonda dapat buat sesuatu yang boleh Bonda tinggalkan selagi tidak bernoktah. Kita kita ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak perlu mengeluh dengan sakit,
Kita tidak perlu mengeluh dengan kepenatan usia tua. Kita tidak perlu mengeluh tentang kesibukan kita. Tetapi kita perlu berusaha mencari ruang. Kepada yang sibuk bekerja, carilah ruang. Di mana ruang yang patut untuk kita menambah ilmu. Kepada yang tua-tua macam bunda ni, carilah ruang. Kalau tak boleh duduk, baring. Ada masa saya online, benda online belajar. Ada masa benda tutup videonya, tutup audionya, baring sambil dengar. Dengar radio saja. Kadang-kadang live macam ni boleh je, siapa-siapa boleh dengar cara baring dan sebagainya. Sambil bekerja. Kalau masak, sambil mengemar rumah boleh je, tak perlu tengok pun. Jadi selagi tidak bernokta, selagi itu kita teruskan, kerana selagi itulah pena, selagi itulah malaikat menulis baik dan buruk kita. So saya sebutkan, selagi tidak bernokta, buatlah sesuatu demi kebaikan, demi ke alam abadi yang kita akan kekal. Mudah-mudahan Allah bawa kita, lorongkan kita ke syurganya yang kekal abadi. Kita sudahi dengan sama-sama membaca kita aminkanlah doa ya. Mudah-mudahan kita selamat, rahmati Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku keselamatan pada agamaku. Wa afiatan fil jasadi, dan afiah pada jasadku. Wa ziyadatan fil ilmi, dan penambahan ilmu. Wa barakatan fil rizki, dan barakah pada rezeki. Wa taubatan qabla al-maut, dan taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, dan mendapat rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan pengampunan selepas mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkanlah kami menghadapi sakaratul maut. Wan najata minan nar, dan terlepas daripada azab api neraka. Wal afwa indal hisab, mendapat keampunan ketika dihisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, janganlah kamu palingkan hati kami setelah kamu berikan hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, berilah kami daripadamu rahmah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya kamu adalah maha pemberi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan juga di akhirat. Wa qina azabannar, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Amin ya Allah, amin ya Allah. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam rahmat Allah, bersama ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, biarlah kami bersama para yang berkongsi, mendengar live ini, video ini, mudah-mudahan semua masuk ke syurga, mendapat hidayah-Mu ya Allah. Patuh kepada perintah-Mu, patuh apa sahaja yang Kamu perintahkan ya Allah. Kami tidak mahu masuk kepada mereka yang maksiat ya Allah. Kami mahu patuh, wa may yuti'illah wa rasulahu, itulah yang kami perlukan ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.